Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada semalam kita telah mempelajari sifat huruf dan huraian pada pelajaran yang ke-9. Pada hari ini kita sambung kembali pelajaran kita pada sifat huruf yang lain. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu sifat yang lain, yakni sifat isti'la. Sifat isti'la. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat isti'la? InsyaAllah kita akan tengok kepada nota kita. Baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat isti'la? Sifat isti'la adalah bermaksud terangkat, yakni meninggikan sebahagian pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya. Yakni bermaksud mengangkat, yakni meninggikan sebahagian pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya. Di dalam huruf isti'la, apa yang nak kita terangkan di sini adalah yang pertama sekali, huruf isti'la adalah huruf yang lidahnya terangkat. Apa maksud lidah itu terangkat? Bermaksud huruf itu dibaca dengan keadaan tebal dan tidak boleh senyum. Itu cara untuk kita nak mengenal pasti bagaimana sesuatu huruf itu dibaca tebal ataupun nipis. Di antara huruf-huruf isti'la ada 7, yakni bermula daripada huruf Qaf, Ghain, Dha, Ta, Dha, Sad dan Kha. Manakala ini adalah huruf-huruf isti'la. Di antara huruf isti'la, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf-huruf yang dibaca dengan keadaan yang tebal. Yang kalau kita lihat, di antara huruf-huruf tebal adalah huruf yang 7. Kenapa kita katakan Ra tidak mempunyai huruf yang tebal? Ra ini asal Ra adalah nipis. Ra ini dibaca tebal apabila dia berbaris atas, ataupun dibaca nipis apabila dia berbaris bawah. Jadi baca tebal apabila dia berbaris atas ataupun depan. Ra ini dibaca tebal apabila dia berbaris. Selain daripada itu, Ra berasal daripada huruf yang nipis. Sebab itu Ra tidak disebut dengan perkataan isti'la, tetapi Ra disebut dengan perkataan ataupun dengan kaedah inhiraf, yakni melencong. Baiklah, kita pergi kepada huruf isti'la. Kalau kita lihat di dalam nota kita, huruf-huruf isti'la adalah huruf yang tidak boleh senyum. Di antaranya yang pertama huruf Kha, Sad, Dad, Ta, Dha, Ghain dan huruf Qaf. Dan huruf Qaf. Maknanya baki daripada baki 22 huruf adalah huruf istifal. Cara untuk kita mengenal pasti sama ada sesuatu huruf di dalam banyak-banyak huruf ini, sama ada ianya huruf isti'la ataupun huruf istifal, adalah dengan kita apabila menyebut hurufnya dalam keadaan tidak senyum. Contoh, kita bermula daripada huruf Ba. Ba boleh senyum. Ta, Tha, Jim, Ha. Maka dalam Kha tak boleh senyum. Kha tak boleh. Dia kena Kha. Dia kena huruf Kha. Kha baru boleh senyum. Dal, Zal,
ra, zai, ra, ra. Tak mau ra. Sebab itu ra dia bukan huruf yang tebal. Zai, sin, shin, sad, sad. Tak mau sa, tak mau sa. Dia kena sa, dia tebal. Dad, ta, wa, ghain, qaf. Inilah huruf-huruf yang dikatakan dengan huruf isti'ala. Ada 7 huruf isti'ala, baki lagi adalah huruf istifal. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Kita lihat kepada nota kita. Kita habiskan hari ini, yakni 2 sifat lagi, yakni sifat itbaq. Sifat itbaq. Okey. Apakah maksud itbaq? Maksud itbaq ialah mengangkat lidah, menutupi lelangit semasa menyebut hurufnya. Kalau tadi isti'la mengangkat pangkal lidah. Apa maksud pangkal lidah? Lidah ini ada 3 bahagian. Kalau kita lihat, lidah mempunyai 3 bahagian. Ini bahagian lidah kita. Lidah mempunyai 3 bahagian. Okey, yang dekat dengan anak tekak dipanggil pangkal lidah. Yang ini dipanggil pangkal lidah. Yang tengah-tengah ni disebut dengan nama pertengahan lidah. Pertengahan lidah. Di sini disebut hujung lidah. Hujung lidah. Okey. Sekiranya kita telah melihat bab ini, maka kita kena kenal pasti nota yang kita buat. Kalau kita tengok pada huruf isti'la, huruf isti'la yakni bermaksud terangkat, meninggikan sebahagian pangkal lidah ke lelangit semasa menyebut hurufnya. Apa maksudnya? Yakni meninggikan belakang lidah tu. Kalau kita lihat pangkal lidah ini ditinggikan ke lelangit, naik dia ke lelangit. Maknanya keluar daripadanya 7 huruf. Bermula daripada huruf qaf, kemudian huruf sad, dad, huruf qaf, huruf kha, sad, dad, ta, wa, kemudian ghain dan huruf ghain, huruf ghain dan huruf qaf. Bermula daripada qaf, kha, sad, dad, ta, wa dan ghain. Ada 7 huruf kesemuanya yang mana pangkal lidah terangkat. Di antara pangkal lidah ini ada semua huruf yang mana lidah semuanya terangkat. Semua lidah terangkat. Ada 4 huruf, yang mana 4 huruf ini dikategorikan sebagai huruf yang tebal. Apakah huruf-huruf itu? Huruf-huruf itu adalah sad, sad, dad, ta dan dha. Inilah huruf-hurufnya. Maka dalam hal ini kita semua kena tahu ada disebut dengan nama disebut dengan nama itbaq. Disebut dengan nama itbaq. Jadi itbaq ini merupakan salah satu daripada huruf-huruf yang sangat tebal, dan apabila dibariskan bawah, dia tidak dipengaruhi oleh ketebalan tersebut. Okey, baiklah, kita tengok kepada nota kita. Itbaq, lawan kepada itbaq adalah idlaq. Itbaq adalah lawan kepada itbaq adalah infitah. Infitah. Lawan kepada itbaq adalah infitah. Okey, kita pergi kepada itbaq dulu. Apa maksud dia? Itbaq adalah bermaksud terangkat lidah, menutupi lelangit semasa menyebut hurufnya. Kalau kita lihat kat sini, kita tulis yang pertama sekali adalah itbaq. Bermaksud pangkal lidah
pangkal lidah, bermaksud lidah menutupi lelangit. Lidah menutupi lelangit. Kalau kita lihat dalam nota kita, yakni terangkat lidah menutupi lelangit semasa menyebut hurufnya. Semasa menyebut hurufnya. Ini bermaksud itbaq. Hurufnya ada 4 sahaja. Di antara huruf isti'la yang tebal itu ada 4 huruf yang sangat tebal, yakni sad, dad, ta, dha. Dan kesemuanya itu saling berdekatan di antara satu sama lain. Maka dalam hal ini itbaq, hurufnya adalah huruf sad, dad, ta dan huruf dha. Inilah dia 4 huruf yang dikategorikan sebagai huruf itbaq. Yang dikategorikan sebagai huruf itbaq. Inilah dia huruf-hurufnya. Okey. Kemudian lawan kepada itbaq adalah infitah. Adalah infitah. Infitah bermaksud, kalau kita lihat, yakni terbuka ruang udara antara lidah dengan lelangit. Maknanya ada ruang udara kat situ. Lidah tidak terangkat. Maknanya ada ruang udara. Kalau tadi ta, dha, sa, dha, hampir ke semua lidah naik penuh ke lelangit. Tetapi pada infitah hanya sebahagian sahaja lelangit yang naik, terutamanya huruf qaf, huruf kha dan huruf ghain. Tetapi ada ruang, dipanggil ada ruang udara sedikit. Contoh huruf qaf, qa, hanya belakang lidah saja yang naik, tetapi depannya masih lagi turun, ada ruang udara. Macam huruf ghain, gha, belakang lidah saja yang naik, tetapi depan masih ada udara. Manakala huruf kha, begitu juga, belakang sahaja yang naik, depan masih ada udara. Maka dalam hal ini bermaksud terbuka ruang udara. Bila terbuka ruang udara, dia tidaklah dikategorikan sebagai huruf itbaq. Dia panggil huruf infitah, yakni ada ruang udara sedikit ketika menyebut hurufnya. Baiklah, kita tulis dekat sini, itbaq lawannya adalah infitah. Yang ini bermaksud mempunyai ruang udara terbuka. Ruang udara terbuka ketika menyebut hurufnya. Bermaksud apa? Kalau tadi di sini ada 4 huruf, di sini ada 4 huruf, maknanya baki yakni 25 huruf lagi merupakan huruf infitah. Bermaksud baki 25 huruf lagi merupakan huruf infitah. Ini baki 25 huruf lagi merupakan huruf infitah. Baiklah, di sini kita dapat tahu ada link di antara itbaq dan juga infitah. Baiklah, bab yang terakhir. Sebelum kita pergi kepada bab yang terakhir, kita tengok kepada nota kita. Okey, bab yang terakhir. Kerana sebenarnya bab yang terakhir ini khilaf di kalangan para ulama qurra. Ada yang tidak menyebutkan, ada yang menyebutkan, ada yang cuma sebut 8 saja. Sebab idlaq ni adalah huruf yang mudah disebut, manakala yang lain adalah
tertegah daripada bersegera keluar. Huruf idlaq ni adalah huruf yang menyebutnya dengan mudah kerana hurufnya keluar daripada hujung lidah dan sebahagian lagi keluar daripada dua bibir. Maknanya huruf yang berada di hujung lidah dan bibir, huruf yang mudah keluar. Apakah huruf bibir? Huruf bibir adalah huruf ba, mim dan juga huruf ba dan mim, dan juga huruf fa. Manakala huruf lidah, hujung lidah adalah huruf nun, lam dan ra. Manakala huruf hujung lidah adalah nun, lam dan ra. Okey. Kerana apa? Kenapa waw tidak disebut? Sedangkan waw ini huruf bibir. Kalau kita belajar, huruf waw adalah huruf syafatain. Kerana huruf waw ini walaupun dia huruf bibir, dia tidak bertemu di antara dua bibir. Walaupun dia huruf bibir, dia tidak bertemu di antara dua bibir, yakni tidak bersentuhan di antara dua bibir tersebut. Bila tidak bersentuhan, maka dia tidak dikategorikan sebagai huruf yang dimudahkan keluar ataupun huruf yang mudah keluar padanya. Maknanya huruf yang keluar pada dua bibir adalah huruf yang bila dikatupkan atau bersentuhan, dia akan memberi satu huruf. Contoh, ba. Ba hanya mengatupkan dua bibir sahaja. Fa hanya bersentuhan gigi dan perut bibir saja. Fa. Ma. Ma. Ma hanya bersentuhan dua bibir sahaja. Manakala waw, dia hanya perlu membuat gerakan mulut, yakni dalam keadaan ismam, bulatkan mulut baru sebut wa. Wa bermaksud ada kesukaran sedikit di situ. Dia panggil tertegah daripada bersegera keluar. Kemudian huruf lidah, sentuh saja di langit. Ra, ra, la, na. Kesemua enam huruf ini adalah huruf yang mudah untuk keluar. Kerana apa? Kerana hanya sentuh sahaja dan keluar bunyi. Ra. Kalau hamzah, hamzah. Kalau kaf, kaf. Ak, ak. Dia ada kena bersentuhan dan kena ketat. Baiklah. Kita tulis kat sini sedikit, yakni huruf yang dipanggil dengan nama idlaq dan juga ismat. Idlaq dan juga ismat. Idlaq ini bermaksud huruf yang mudah disebut. Kerana apa? Kerana ianya berada di hujung lidah dan dua bibir. Hurufnya ada 6. Huruf yang mempunyai dua bibir, yang pertama sekali kita sebut dengan nama huruf ba, huruf mim dan huruf fa. Ini disebut dengan huruf dua bibir. Ini huruf dua bibir. Dan yang kedua, hurufnya adalah huruf hurufnya adalah huruf mim. Hurufnya adalah huruf lam, ra dan juga huruf apa lagi satu? Lam, ra dan juga huruf lidah, nun. Lam, ra dan nun. Yang ni merupakan huruf lidah, huruf hujung lidah. Huruf hujung lidah. Bermakna huruf-huruf ini adalah huruf yang dikenali dengan nama huruf idlaq,
yakni huruf yang mudah untuk disebut. Lawan kepada idlaq adalah ismat. Yakni huruf yang dipanggil ismat, yakni huruf yang tertegah. Dari bersegera keluar. Huruf yang tertegah dari bersegera keluar. Maknanya kalau di sini ada 6, bermaksud di sini baki kepada 6 adalah 23 huruf. 23 huruf lagi adalah huruf ismat. Itu sahaja. Habis dah pelajaran kita pada hari ini, yakni berkaitan tentang sifat berlawanan. Berkaitan dengan sifat berlawanan. Maka insya-Allah kita ulang kaji semula. Kita akan imbas semula secara ringkas bagaimana kaedah untuk kita mempelajari hukum-hukum ni. Okey. Kena ingat yang pertama, istilah yang pertama disebut dengan hamas. Hamas lawannya adalah jahar. Apa maksud hamas? Nafas terlepas apabila menyebut hurufnya. Hurufnya ada 10. Bila kita waqafkan, macam mana kaedah nak buat? Setiap huruf kita waqafkan ataupun kita matikan, kita akan dapat tahu huruf itu hamas ataupun tidak. At, ath, ah, akh, as, ash, as, af, ak, kesemua huruf itu berangin. Selain daripada itu dipanggil jahar. Nafas tertahan ketika menyebut hurufnya. Yang kedua, syiddah. Apa maksud syiddah? Suara tertahan apabila menyebut hurufnya. Ada 8 huruf. Hurufnya tertahan, tidak boleh keluar secara cepat. Ab, aj, ad, aq, at, at, ak, a, hamzah. Ada 8 huruf. Di antara syiddah, lawannya adalah rokhawah. Rokhawah, suara terlepas apabila menyebut hurufnya. Okey? Di antara kedua-duanya ada huruf pertengahan, yang mana dia tidak terlalu tersekat dan tidak terlalu terlepas. Ar, a, al, am, an. Sekali lagi saya ulang. Ar, a, al, am, an. Itu huruf-huruf yang sedang-sedang, tidaklah tertahan dan tidak terlepas. Selain daripada itu adalah rokhawah, yakni suara terlepas apabila menyebut hurufnya. Di antaranya huruf ha, ah, as, ash, kemudian au, au, lagi ai, kesemuanya suara terlepas. Okey, baiklah. Kemudian kita pergi kepada isti'ala. Isti'ala ni maksudnya lidah terangkat, hurufnya tebal. Huruf-huruf yang tebal biasanya tidak boleh senyum. Tetapi bukanlah bermakna kita kena muncung, bermakna kerana pangkal lidah, belakang lidah ni terangkat. Contoh hurufnya adalah huruf kha. Kha. Kemudian huruf yang tebal, sad, dad, ta, dha, ghain dan huruf qaf. Huruf-huruf ini tidak boleh senyum. Kalau cuba kita baca huruf dha senyum, tak jadi, dia tak tepat. Huruf ta senyum, cuba senyum ta, tak boleh, kerana lidah terangkat. Okey. Kemudian kita pergi kepada 2 huruf lagi, yakni huruf itbaq. Di antara huruf itbaq ni adalah lidah, keseluruhan lidah menutupi lelangit. Maka dalam hal ini, huruf-huruf ini dianggap huruf yang paling tebal, di antara huruf-huruf yang ketebalannya maksimum.
sad, dad, ta, wa. Sebab huruf-huruf ini bermain daripada pangkal sehingga ke hujung. Sa, da, ta, wa. Jadi huruf-huruf ini dipanggil lidah menutupi lelangit. Tak percaya, ambil jari, sentuh lelangit hadapan. Sentuh lelangit hadapan. Tak payah jauh-jauh, sentuh belakang gusi. Gigi kita di belakang gusi. Pasti kita akan rasa lidah kita akan naik sampai situ. Ada buktinya, kita akan rasa lidah kita akan naik di situ. Contoh, cuba sebut sad, lidah akan naik sampai gusi tengah-tengah ni. S. Kemudian dha, al, lidah akan naik sampai tengah-tengah. Maknanya gusi kita akan terasa, walaupun kita letak gusi pada belakang gigi kacip, lidah akan sampai situ. Bermaksud keseluruhan lidah menutupi lelangit. Bakinya adalah infitah, maknanya ruang udara. Sebab itu kita sebut kha, lidah tak akan naik, belakang saja. Kha. Sebab itu saya boleh buka mulut. Kha. Kerana ada ruang udara. Macam ghain, gha. Saya boleh buka mulut dan sentuh lidah. Tidak terkena lidah jari saya, walaupun saya letak di hujung jari ni di belakang gusi gigi kacip. Dan qaf, qa tidak sentuh. Tetapi kalau saya sebut huruf ta, sentuh. Nak sebut pun tak boleh, kerana ta sudah melekat belakang gigi dah. Faham? Bermaksud kesemua lidah akan naik di atas. Kemudian idlaq. Idlaq ni maksudnya huruf yang mudah disebut. Ada 3 daripada bibir dan 3 daripada hujung lidah. Yakni cara bersentuhan yang sangat cepat dan boleh mengeluarkan bunyi yang cepat. Ba, ma, fa, la, ra, na. Dia bermain di bibir dan hujung lidah sahaja. Selain daripada itu disebut dengan ismat, yakni huruf yang tertegah dari bersegera keluar. Bakinya adalah 23 huruf. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, kelas gantian kita? Kalau tak ada, minggu depan kita akan masuk kepada sifat-sifat tunggal. Sifat-sifat tunggal ni ringkas sahaja, tidak terlalu banyak. Terutamanya ada 7 sifat tunggal yang kita perlu ingat. Yang pertama adalah qalqalah. Biasa kita sebut qalqalah. Qalqalah ni adalah lantunan suara. Qalqalah bermaksud adalah lantunan suara. Itu bab yang pertama. Yang kedua, apa dia? Saya tulis kat sini lah, sifat-sifat tunggal. Kita tulis sikit kat sini. Sifat tunggal. Tapi kita akan bincang pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, sifat tunggal. Okey. Okey. Sifat-sifat tunggal ni ada 6. Ada 6 pecahan. Kita pergi kepada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Yang pertama sekali kita sebut dengan apa? Dengan nama apa? Dengan nama qalqalah. Qalqalah ni apa? Qalqalah ni maksudnya lantunan suara. Maksud lantunan suara. Ini yang pertama, qalqalah. Bila kita kata qalqalah bermaksud lantunan suara. Nanti kita akan bincang macam mana cara qalqalah ni, ada berapa bahagian dan sebagainya. Yang kedua, sifat tunggal. Maknanya sifat ni, apa maksud sifat tunggal ni? Sifat tunggal ni sifat yang ada pada setengah huruf je, tak ada pada huruf lain. Ada pada, kadang-kadang dia hanya berlaku pada satu huruf. Dia panggil special. Sifat yang istimewa ada pada huruf tersebut. Yang kedua, dia panggil huruf safir.
Apa maksud safir? Yakni maksudnya berdesir. Safir maksudnya berdesir. Bunyi berdesir macam ni, berdesir, bunyi huruf apa yang bunyi macam itu? Kita kena tahu. Okey. Yang ketiga, huruf takrir. Huruf takrir ni apa maksudnya? Takrir ni maksudnya bergetar. Huruf apa yang bergetar? Huruf apa yang bergetar? Huruf ba ke macam itu? Tidak. Kita pun tahu huruf apa yang bergetar. Huruf ra. Biasanya huruf ra bergetar. Apa lagi huruf yang bergetar? Huruf yang bergetar, huruf ra. Apa lagi sifat tunggal? Yakni sifat tafashi. Apa maksud tafashi? Tafashi maksudnya bersemburan. Kalau kita buka pili pipe, kita tekan tengah-tengah tu, air tu berhamburan, berhamburan. Bunyinya shh. Huruf apa yang bunyi begitu? Kita tahulah, dia tak ada pada huruf lain melainkan huruf shin. Ini huruf sifat-sifat tunggal ni hanya ada berlaku pada satu-satu huruf saja. Dia special. Okey, kemudian huruf apa lagi? Inhiraf. Huruf inhiraf. Maksudnya apa? Melencong. Maksudnya melencong. Bukan melancong, melencong. Maksudnya lidah kita daripada satu bahagian bertukar kepada bahagian yang lain. Dia boleh bertukar kepada bahagian yang lain. Huruf apa tu nanti kita akan sebutkan. 2 huruf saja. Dipanggil inhiraf. Dan yang terakhir adalah huruf dipanggil huruf istitalah. Huruf istitalah. Apa maksud istitalah ni? Hurufnya berat dan memanjang. Berat dan memanjang. Dan dia kata kat sini sukar disebut. Bukanlah maksud sukar tu tak boleh sebut. Boleh sebut, tetapi dia memerlukan latihan. Huruf apa yang memanjang dan sukar disebut ni? Sudah pasti adalah huruf dhad. Huruf dhad. Sebab itu huruf dhad dia bukanlah huruf qalqalah. Sebab itu kalau baca wal ard, dia tak boleh. Sebab dhad bukan qalqalah. Dhad adalah istitalah. Sebab dhad dia tidak ada huruf melantun. Kalau kita baca was-samawati wal ard, salah. Was-samawati wal ard, sudah salah. Tak mau. Dia mesti kena ada satu bunyi yang memanjang, berat. Ada bunyi itu sudah bermaksud huruf dhad. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita nota ni semua nanti saya akan bagi sebab kita dah lengkap dah. Ni nota sifat berlawanan. Sifat tunggal nanti kita akan bagi pada minggu hadapan insya-Allah. Siapa yang tak datang hari ni boleh tengok rakaman, ataupun siapa yang terlewat masuk boleh tengok rakaman yang saya akan hantar sebentar lagi insya-Allah. Okey, kita sampai di sini dulu. Telah ganti kita, mudah-mudahan siapa yang berkorban insya-Allah hari ni last untuk kita trim kuku kita. Trim kuku. Siapa yang nak korban boleh trim kuku, potong kuku siap-siap. Siapa nak potong rambut ataupun potong bulu-bulu boleh potong. Maka pada 1 Zulhijjah siapa yang berkorban tidak dibenarkan memotong kuku. Kalau potong boleh tak? Boleh, tidak ada masalah.
Cuma ini sunat yang dituntut. Sebahagian para ulama menyatakan makruh untuk memotongnya. Kerana apa? Kerana larangan, ada khususiyat, larangan khusus daripada Nabi. Bukan larangan itu kalau kita potong berdosa, tidak, tetapi sebagai satu simbol bahawasanya orang yang berkorban ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan seluruh anggota kita ini sebagai saksi bahawasanya seluruh anggota kita ini bila kita korban, kelebihannya adalah seluruh anggota kita akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa si fulan ini telah berkorban kerana Allah dan dimasukkan ke dalam syurga, dan tangan kita, kuku kita, rambut kita dibebaskan daripada api neraka dan menjadi saksi atas pengorbanan kita. Sebab itu dilarang untuk memotong kuku. Biarlah. Sebab itu pada 1 sehingga 9 Zulhijjah sunat untuk kita melakukan amalan-amalan sunat. Sebab itu wal fajr walayalin ashr, walayalin ashr, yakni pada hari-hari ataupun hari-hari yang 10. Allah bersumpah pada hari-hari yang 10. Walayalin ashr, pada surah Al-Fajr. Wasyaf'i wal watr, kalau kita belajar, yakni pada hari yang 10 inilah disebut dengan hari-hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Tidaklah disukai oleh Allah berbanding dengan hari-hari yang ke-10. Yakni majoriti para ulama menyatakan hari-hari yang ke-10 ini adalah 10 hari, yakni awal daripada 1 sehingga hari ke-10 Zulhijjah, yakni sehingga hari raya Aidul Adha. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah nota ni dan juga rakaman ni saya akan bagi sebentar saja lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Okay.